Salam kusua, pemanis kata, awal bismillah, madah suasa, budaya tradisi, agung sentiasa, hebat pekerti, pintar bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Hainan Sofia binti Amrul Nizam dari kelas 4 Tariq Ibn Ziyad insyaAllah akan membentangkan tentang latar belakang Perang Dunia bagi menyempurnakan kerja kursus sejarah tingkatan 4. Perang Dunia Pertama telah bermula pada 28 Julai 1914 hingga 1 November 1918 dan hanya berlaku dalam kalangan negara-negara di Eropah sahaja. Antara negara-negara yang terlibat ialah Jerman, Britain, Rusia, Perancis, Austria-Hungary, Serbia, Itali, Belgium dan Turki. Selain itu, negara-negara di Asia dan Afrika juga turut dilibatkan secara tidak langsung kerana wilayah kedua-dua benua tersebut menjadi rebutan dalam kalangan negara-negara Eropah. Hal ini kerana negara-negara Eropah tersebut ingin menjadikan kedua-dua benua tersebut sebagai tanah jajahannya. Perang Dunia Pertama ini telah melibatkan dua pihak, iaitu Triple Alliance dan Triple Entente. Pada akhirnya, Triple Entente yang dipimpin oleh Rusia telah berjaya menewaskan Triple Alliance yang diketuai oleh Jerman. Pembentangan hari ini akan mengupas tentang faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama, reaksi awal Amerika Syarikat semasa berlakunya Perang Dunia Pertama sehingga membawa kepada penglibatan Amerika Syarikat dalam peperangan ini turut akan dikemukakan. Begitu juga dengan natijah yang dialami oleh semua pihak lanjutan daripada peperangan. Berikut merupakan faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama yang pada asalnya bertitik tolak daripada fahaman nasionalisme melampau yang pada akhirnya menyalakan sumbu kebencian sesama anggota negara Eropah. Persaingan antara negara-negara Eropah yang timbul ekoran nasionalisme melampau akhirnya merancakkan lagi imperialisme untuk meningkatkan status negara, memperoleh sumber bahan mentah dan kawasan pasaran baharu. Namun, imperialisme tidak dapat direalisasikan tanpa kekuatan ketenteraan. Maka, negara-negara yang terlibat berlumba-lumba memperbesarkan serta memperkuatkan angkatan tentera masing-masing. Persaingan sengit ini kemudiannya membawa kepada pembentukan pakatan politik yang bertujuan mengimbangi kuasa dan mengelakkan dominasi sesebuah negara terhadap negara lain. Walau bagaimanapun, ia hanya menyemarakkan lagi api kebencian, merancakkan lagi persaingan dan membina jurang berdasarkan kepentingan masing-masing. Namun begitu, kemuncak kepada faktor berlakunya Perang Dunia Pertama adalah disebabkan oleh sebuah tragedi pembunuhan pewaris takhta Austria-Hungary. Sistem pendidikan yang dilaksanakan di beberapa negara Eropah telah meningkatkan semangat patriotik yang akhirnya telah mewujudkan hasrat ke arah peperangan. Contohnya, sistem pendidikan di Jerman memberi penekanan terhadap bangsa Jerman yang telah menyuburkan semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda. Manakala, persatuan-persatuan belia di Jerman diterapkan perasaan untuk mengagungkan peperangan dan ciri-ciri keperwiraan dengan setiap anggota sehinggakan rakyat Jerman percaya mati di medan pertempuran adalah lebih baik daripada mati di atas katil. Malahan, nama mereka yang terkorban akan terpahat di tugu peringatan. Manakala di Perancis, pendidikan sejarah yang dilaksanakan pada tahun 1912 telah mengingatkan rakyatnya tentang kemungkinan berlakunya perang dan rakyatnya diingatkan agar membuat persiapan yang sewajarnya. Semua pelajar didedahkan tentang kewajipan mempertahankan negara mereka. Sistem pendidikan yang berteraskan semangat patriotisme dan mengagungkan peperangan menjadi faktor pendorong kepada tercetusnya Perang Dunia Pertama antara negara-negara Eropah.
Kita sudah sentuh bagaimana sistem pendidikan pada zaman itu merintis ke arah Perang Dunia. Namun, bagaimana pula dengan nasionalisme? Nasionalisme pada dasarnya bermaksud perasaan cinta pada negara dan bangsa sendiri. Namun begitu, di Eropah khususnya, kebangkitan nasionalisme dilihat sebagai penyatu serta penggalak kepada pembentukan negara bangsa baru seperti Itali dan Jerman untuk mereka mengukuhkan kuasa di dunia. Hal ini dibuktikan apabila Itali menjadi sebuah negara pada tahun 1860-an, manakala Jerman pula berjaya disatukan pada 1870-an. Situasi ini dilihat seolah-olah mencabar kedudukan negara yang lebih awal dibina, seperti Perancis dan Britain. Buktinya, Perancis selaku seteru utama Jerman merasa terancam dengan penyatuan Jerman dan masih lagi menuntut wilayahnya yang dirampas oleh Jerman, iaitu Alsace-Lorraine. Baiklah, seterusnya mengenai perkembangan imperialisme. Perkembangan imperialisme dan ketenteraan turut menyumbang kepada berlakunya perang ini. Perkembangan imperialisme berkembang selari dengan hasrat negara-negara di Eropah yang ingin meluaskan empayar masing-masing. Imperialisme telah menyebabkan berlakunya persaingan bagi mendapatkan tanah jajahan seperti di Afrika dan Asia. Hal ini kerana tanah jajahan diperlukan bukan sahaja untuk meningkatkan status negara yang menjajah, malah ianya turut diperlukan sebagai kawasan pasaran yang baharu. Britain dan Perancis, contohnya, telah sedia ada mempunyai empayar yang cukup luas. Namun, mereka menyimpan lagi hasrat untuk meluaskannya lagi bagi meningkatkan imej mereka sebagai kuasa besar dunia. Begitu juga dengan Itali, Jerman dan Rusia yang masing-masing cuba meluaskan pengaruh serta empayar tersendiri, dan perkembangan imperialisme ini adalah tidak lengkap tanpa kekuatan ketenteraan. Kekuatan ketenteraan, sama ada tentera darat atau laut, sememangnya diperlukan untuk meluaskan kuasa dan pengaruh sesebuah negara. Oleh itu, pada awal tahun 1900, Jerman, Perancis dan Rusia telah meningkatkan jumlah tentera mereka. Britain pula yang memang sudah terkenal dengan tentera laut terbesar dan terkuat di dunia, semakin merasa disaingi apabila Jerman juga cuba mengukuhkan angkatan lautnya. Apabila persaingan di antara negara-negara di Eropah semakin sengit, maka terbentuklah beberapa pakatan politik seperti Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Negara-negara yang berada di dalam pakatan yang sama telah berjanji untuk membantu antara satu sama lain apabila krisis berlaku dan akan melindungi negara-negara kecil yang bernaung di bawah pakatan mereka. Seterusnya, dalam tragedi yang berlaku pada 28 Jun 1914 di Sarajevo, iaitu ibu negara Bosnia, pewaris tahta kerajaan Austria-Hungary, iaitu Archduke Franz Ferdinand, telah dibunuh oleh Gavrilo Princip. Beliau merupakan seorang ahli kumpulan nasionalis Serbia yang dinamakan sebagai kumpulan Black Hand. Rentetan dari pembunuhan ini, kerajaan Austria-Hungary menyalahkan Serbia dan mengancam akan menyerang Serbia. Akan tetapi, Serbia pula disokong kuat oleh Rusia. Apabila tentera Austria-Hungary mula menyerang Serbia, Rusia juga bersiap sedia dan bermulalah Perang Dunia Pertama pada tanggal 28 Julai 1914. Pada masa yang sama, Jerman telah mengambil kesempatan atas alasan mahu melindungi Austria-Hungary selaku sekutunya dan bertindak menyerang Perancis melalui Belgium pada bulan Ogos 1914. Situasi ini semakin genting kerana Belgium merupakan negara berkecuali dan tindakan Jerman membuat serangan ke atas Perancis melalui Belgium begitu ditentang serta mencetuskan kontroversi di Eropah. Hal inilah yang membawa kepada penglibatan Britain dalam Perang Dunia Pertama. Seterusnya, penglibatan Amerika Syarikat.
Jika dilihat dengan teliti, tiada langsung nama Amerika Syarikat disebut-sebut sepanjang kronologi Perang Dunia Pertama. Jadi, apakah reaksi Amerika Syarikat pada tahap awal semasa berlakunya perang ini? Mengapa negara besar ini lewat menyertai peperangan dan apakah yang telah mengubah prinsip dasar berkecuali yang pada asalnya telah sama-sama disepakati? Amerika Syarikat di bawah pimpinan Presiden Woodrow Wilson telah mengambil jalan selamat iaitu mengamalkan sikap berkecuali. Beliau telah mengumumkan pada 4 Ogos 1914 bahawasanya tidak ada seorang pun warga negara Amerika yang boleh mengambil bahagian dalam Perang Dunia Pertama secara langsung atau tidak langsung. Kenyataan beliau disokong oleh rakyat Amerika dan beliau turut berpendapat penglibatan Amerika dalam perang tersebut hanya akan memberi kesan negatif serta tidak mendatangkan keuntungan kepada Amerika sendiri. Dengan itu, dapat difahami bahawa Amerika mengamalkan dasar berkecuali dalam Perang Dunia Pertama pada tahap awal, akan tetapi ianya adalah sukar untuk dilaksanakan. Daripada jumlah 32 juta ini, 10 juta daripadanya datang dari Jerman dan Austria-Hungary. Mereka jelas-jelas memihak dan menyokong Jerman dalam perang tersebut. Manakala rakyat Amerika yang berketurunan Irish, Slovak dan Serbia pula turut memihak kepada kuasa tengah. Akan tetapi, rakyat Amerika yang berketurunan British serta Kanada memihak dan menyokong Pakatan Bertiga. Oleh yang demikian, keputusan untuk menjalankan dasar berkecuali bukanlah suatu perkara yang mudah buat Amerika Syarikat. Di sebalik kelewatan ini, Amerika Syarikat mempunyai justifikasi tersendiri tentang mengapa mereka tidak melibatkan diri dengan lebih awal dalam Perang Dunia Pertama. Lokasi berlakunya Perang Dunia Pertama iaitu Rantau Balkan itu sendiri telah menjadi salah satu faktor mengapa Amerika Syarikat tidak melibatkan diri dengan lebih awal dalam peperangan itu. Dengan itu, secara langsung, Amerika Syarikat berpendapat bahawa perang tersebut hanyalah melibatkan negara-negara di kawasan Balkan dan jelas-jelas tiada kena-mengena dengan Amerika Syarikat. Selain itu, peperangan telah mewujudkan permintaan luar biasa terhadap keperluan asas. Negara-negara yang terlibat dalam perang khususnya sememangnya tidak dapat memberikan perhatian kepada penghasilan barangan seperti makanan, pakaian serta peralatan senjata di negara mereka. Hal ini kerana tumpuan mereka telah dialihkan sepenuhnya kepada peperangan yang sedang berlangsung. Kuasa bersekutu, misalnya, dilihat sangat bergantung kepada Amerika Syarikat dari segi bekalan makanan, peralatan senjata serta bahan mentah perindustrian. Dari sudut ekonomi pula, perdagangan merupakan sektor penting yang menjadi tunjang utama ekonomi Amerika Syarikat. Sudah tentu, pengamalan dasar berkecuali akan meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi kerana dapat menggunakan perairan laut dengan bebas serta dapat berurus niaga dengan mana-mana pihak. Baiklah. Antara faktor awal yang membawa kepada penglibatan Amerika dalam Perang Dunia Pertama ialah isu kapal selam Jerman yang saban hari cuba mengancam nyawa warga Amerika yang secara tidak langsung mendesak negara ini untuk campur tangan dalam peperangan. Pembongkaran maklumat sulit dalam telegram Zimmermann pula berlaku apabila Arthur Zimmermann, setiausaha luar Jerman, menghubungi Menteri Jerman di Meksiko untuk tentang perancangan untuk mengheret Meksiko dan Jepun agar sama-sama menentang Amerika dan Pakatan Bertiga. Namun, perbualan ini berjaya dipintas oleh perisik Britain dan seterusnya disiarkan di dada akhbar Amerika. Dalam masa yang sama, Britain pula menggunakan tokoh berpengaruh Amerika untuk menjalankan propaganda bagi pihak Britain untuk menghasut Amerika menyertai Pakatan Bertiga. Mereka turut meraih simpati Amerika dengan menyebarkan tentang kekejaman Jerman serta menuduh Jerman yang memulakan peperangan ini. Dari satu sudut yang lain, Amerika menaruh harapan supaya Britain dan Pakatan Bertiga yang menang dalam peperangan tersebut kerana dominasi Britain di laut membawa kebaikan kepada Amerika. Tambahan pula,
Imperialisme Britain tidaklah mengancam kepentingan Amerika Syarikat terutamanya di hemisfera barat. Kesimpulannya, negara-negara Eropah terpaksa berhadapan dengan kesan-kesan buruk dan mengambil iktibar daripada Perang Dunia Pertama ini. Gabungan mentaliti kuno dan teknologi yang lebih canggih mengorbankan berjuta-juta tentera dan rakyat jelata dalam medan pertempuran. Perang ini juga memusnahkan banyak institusi dan andaian pada abad lalu, iaitu dari segi sistem pemerintahan sehingga kepada penguasaan ekonomi di Eropah. Akibatnya, ramai telah kecewa dan hampa terhadap perang sama ada daripada negara yang menang ataupun negara yang kalah dalam perang itu. Meskipun beberapa isu seperti kedudukan wanita telah dititik beratkan serta ditingkatkan, peperangan itu ternyata membuktikan bahawa cara kekerasan bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Pencanggahan yang telah disemai dalam pertempuran telah diperhebat sehingga mencetuskan perang yang berskala lebih besar daripada sebelumnya. Eropah menghadapi lebih banyak masalah selepas Perang Dunia Pertama dan keamanan serantau jelas gagal memperbaiki keadaan itu. Tuntasnya, sama-samalah kita amati firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 190. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah orang-orang yang memerangimu di jalan Allah, tetapi janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Wallahu a'lam. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.